Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pada hari ini saya Nur Hadira binti Tamsir bersama dengan rakan saya Rabdatul Afifah binti Hairan akan membentangkan kepentingan penggunaan pelbagai strategi, kaedah dan teknik pengajaran dalam reka bentuk dan teknologi sekolah rendah. Okey, mari kita lihat. Bahagian pertama adalah strategi. Okey, apa itu strategi? Strategi adalah suatu kemahiran merancang dan menguruskan kaedah dan teknik pengajaran untuk mencapai hasil pembelajaran. Dalam melaksanakan sesebuah pengajaran, seorang guru itu amat memerlukan penggunaan strategi yang mantap kerana dengan adanya strategi, guru dapat mencapai hasil pembelajaran dan objektif yang telah ditetapkan. Okey, antara strategi yang boleh digunakan semasa PDP di dalam kelas adalah seperti strategi pemusatan guru. Yang kedua, strategi pemusatan murid. Yang ketiga, strategi berasaskan bahan. Dan yang keempat, strategi berasaskan tugasan. Okey, seterusnya kita lihat kepentingan strategi dalam pengajaran. Okey, yang pertama, kepentingan strategi dalam pengajaran adalah untuk membantu guru dalam membuat perancangan yang efektif dan relevan bagi sesi pengajaran dan pembelajaran dalam reka bentuk dan teknologi. Okey, dengan adanya penggunaan strategi, guru RBT dapat merancang satu proses pengajaran dan pembelajaran yang akan memberi impak positif kepada murid dan dapat memastikan pembelajaran secara berkesan akan berlangsung di dalam kelas. Okey, contohnya seperti guru RBT ingin mengajar tajuk hidroponik bagi tahun 6 di sekolah. Okay, guru tersebut boleh mengaplikasikan strategi pengajaran berpusatkan bahan, iaitu guru RBT menggunakan pelbagai bahan maujud. Contohnya bahan dan peralatan set hidroponik seperti dulang semayan, raga tanaman, span, biji benih dan lain-lain lagi. Okay. Bukan itu saja, guru RBT juga boleh menggunakan pelbagai perisian media sebagai bahan pembelajaran seperti tayangan video, bahan multimedia dan sebagainya. Okay, hal ini juga selaras dengan pembelajaran masa kini yang mana setiap sekolah sudah pun menerapkan pembelajaran abad ke-21. Oleh itu, oleh hal yang demikian, dapatlah sesi pengajaran dan pembelajaran dalam subjek reka bentuk dan teknologi dirancang dengan efektif dan relevan. Okey, kepentingan yang kedua adalah strategi dalam pengajaran ini dapat membantu guru dalam pemilihan kaedah dan teknik dalam pengajaran reka bentuk dan teknologi berasaskan objektif pelajaran yang telah ditentukan. Okay. Kat sini boleh dikatakan dengan adanya strategi pengajaran, guru RBT tersebut dapat menentukan kaedah dan teknik yang akan digunakan dalam sesi PDP berlangsung. Kaedah dan teknik yang ditentukan adalah berasaskan objektif pelajaran. Sebagai contoh, guru tersebut memilih kaedah perbincangan murid sesama kumpulan. Pemilihan kaedah ini adalah untuk merealisasikan strategi pengajaran pemusatan murid yang mana pelajar akan mengambil alih sedikit tanggungjawab untuk apa yang diajar dan bagaimana ia dapat mempelajarinya. Justru itu ia dapat menggalakkan pelajar melibatkan diri secara aktif di dalam kelas RBT. Kat sini saya bagi satu contoh seperti topik masakan sajian. Di sini sebelum sesi pengajaran berlaku, murid diminta untuk berbincang terlebih dahulu sajian dan menu apa yang sesuai untuk hidangan minum petang dengan menggunakan kaedah masakan yang betul.
Okay, maka dapat dilihat daripada penggunaan strategi dalam pengajaran, guru dapat menentukan kaedah dan teknik apa yang ingin digunakan kepada murid supaya objektif-objektif PDP dapat dicapai. Di samping itu, kesan daripada penggunaan strategi pengajaran kesan daripada penggunaan strategi pengajaran adalah untuk mencapai objektif PDP, membantu guru mengesan kekuatan dan kelemahan pelajar seperti pelajar yang pasif dan pelajar yang aktif di dalam kelas ataupun bangkit. Okey, poin yang ketiga adalah memudahkan kawalan dan disiplin pelajar dalam bilik darjah. Okay, dengan adanya strategi pengajaran, guru RBT dapat mengawal suasana kelas sekaligus dapat memudahkan kawalan disiplin pelajar dalam bilik darjah. Apabila kawalan kelas dapat dilakukan dengan baik oleh seorang cikgu RBT, maka proses PDP di dalam kelas tersebut juga dapat berlangsung dengan lancar. Okay, selain itu, wujud juga suasana pembelajaran yang menarik dan terbuka supaya menggalakkan pembelajaran yang lebih interaktif kepada murid. Okay, sebagai contoh, dalam mengajar topik keselamatan bangkit, dengan adanya strategi pengajaran, kes dan isu kemalangan bangkit di kalangan pelajar dapat dielakkan semasa guru sedang mengendalikan kelas RPT tersebut. Seorang guru RPT perlu menguasai sesuatu topik dan subtopik dengan cemerlang sebelum proses pemindahan maklumat kepada pelajar di dalam kelas. Okay, supaya sebarang pertanyaan yang diajukan oleh pelajar dapat dijawab dengan yakin dan tepat oleh guru tersebut. Okey, seterusnya kita akan pergi ke bahagian 2 iaitu kaedah. Apa itu kaedah? Okey, kaedah adalah kaedah pengajaran bermaksud tindakan yang dilakukan oleh guru dalam mengendalikan proses pengajaran dan pembelajaran. Sesuatu kaedah terdiri daripada sesuatu siri tindakan yang sistematik dan tersusun untuk mencapai sesuatu matlamat. Langkah pengajaran disusun rapi dan kesinambungannya diikuti dengan teliti supaya urutan terarah untuk menimbulkan proses pembelajaran. Kaedah pengajaran dalam erti kata yang mudah, ia merupakan jalan, cara, susunan, proses dan prosedur pengajaran yang teratur. Okay. Contoh kaedah pengajaran yang boleh digunakan semasa PDP adalah seperti kaedah simulasi, kaedah tunjuk ajar, kaedah bercerita dan banyak lagi. Okey, seterusnya kita lihat kepada kepentingan kaedah dalam pengajaran. Yang pertama, penggunaan pelbagai kaedah mengajar dalam PDP ialah untuk menarik perhatian murid. Okey, kat sini dengan adanya penggunaan kaedah yang menarik dan kreatif semasa proses PDP berlangsung, ianya dapat menarik perhatian murid dan mereka akan memberi tumpuan sepenuhnya terhadap pembelajaran tersebut. Sebagai contoh, guru RBT boleh menggunakan kaedah simulasi untuk mengajar tajuk reka bentuk bagi tahun 4, yang mana murid akan diminta untuk membuat lakonan bagi kerjaya mereka seperti lakonan seorang doktor, seorang polis, seorang jurutera, arkitek dan lain-lain lagi. Okay, di sini guru akan menghubung kaitkan lakonan simulasi murid tersebut yang telah dilakukan oleh murid tadi dengan kerjaya dan pekerjaan yang sesuai dalam bidang reka bentuk. Hal ini memberi impak yang lebih menarik dalam pengajaran seorang guru RBT itu. Okey. Seterusnya, poin yang kedua adalah dengan kaedah pengajaran yang kreatif, murid akan berasa seronok. Okay. So kat sini apabila guru RBT ini mengaplikasikan kaedah pengajaran yang kreatif,
dan memenuhi gaya pembelajaran terkini, murid berasa seronok belajar. Sekaligus mereka dapat merangsang perkembangan murid dalam kelas. Okay. Contohnya seperti penggunaan kaedah bermain di dalam kelas. Okay, bermain di sini bukan dimaksudkan dengan meminta murid bermain aktiviti yang tidak berfaedah seperti bermain kejar mengejar, seperti bermain pemadam sesama rakan, bukan seperti itu. Okay. Kaedah bermain di sini boleh dikatakan seperti bermain sambil belajar. Contohnya seperti menggunakan kaedah permainan Scrabble letter. Okay. Iaitu dengan Scrabble letter ni, ia adalah satu permainan yang mana murid akan dibahagikan kepada 4 kumpulan dan setiap kumpulan perlu melukis alatan tangan, memadankan alatan tangan dan fungsinya dan menamakan alatan tangan yang diberikan. Okay. So kat sini murid akan berinteraksi sesama rakan dan akan berasa seronok melakukan aktiviti tersebut bersama rakan. Sekaligus dia mendapat mewujudkan suasana pembelajaran yang berkesan. Okay. Sebagaimana yang kita tahu, kanak-kanak pada peringkat usia ini mereka sangat suka bermain kan. So dengan gunakan kaedah bermain ini dapat membuat sesuatu pembelajaran itu berjalan dengan lancar dan berkesan. Okey, poin yang ketiga adalah kaedah penting untuk menyegarkan perhatian murid terhadap sesi pengajaran guru. So, bila murid tertarik dengan sesi PDP dalam kelas, maka murid akan sentiasa memberi tumpuan sepenuhnya kepada pembelajaran tersebut. Okey, poin yang seterusnya saya akan serahkan kepada rakan saya iaitu Raudatul Afifah untuk meneruskan. Ya. Okey, dipersilakan. Terima kasih Adira. Poin seterusnya ialah apabila murid tertarik dengan kaedah mengajar yang digunakan oleh guru, perhatian murid akan dapat dikekalkan sepanjang sesi pengajaran dan pembelajaran. Jadi apabila perhatian murid dapat dikekalkan sepanjang sesi pengajaran dan pembelajaran, maka matlamat dalam pengajaran dan pembelajaran pada hari tersebut dapat dicapai. Oleh itu, pemilihan kaedah yang sesuai boleh membangkitkan rasa ingin tahu dalam diri murid. Jadi sebagai guru, kita perlulah memilih kaedah yang sesuai dengan murid bagi membangkitkan rasa ingin belajar dalam diri murid. Okey, seterusnya kita masuk kepada kepentingan teknik dalam pengajaran. Teknik merujuk kepada unit-unit kecil yang terkandung dalam sesuatu kaedah dan ia dikenali juga sebagai kemahiran-kemahiran khusus untuk menjayakan sesuatu kaedah. Teknik merupakan peringkat pelaksanaan pengajaran di dalam bilik darjah. Jadi teknik yang sesuai dapat memudahkan pencapaian sesuatu objektif pengajaran. Kita dapat pelbagai teknik yang boleh digunakan oleh guru untuk menyampaikan pelajaran. Contohnya, di bawah kaedah bercerita menggunakan teknik kawalan nada, penggunaan alatan yang sesuai dalam pengajaran. Dan contoh yang kedua ialah kaedah belajar sambil bermain, guru akan menggunakan teknik teka-teki, seterusnya mencari benda yang tersembunyi. Itu contoh bagi teknik dalam pengajaran. Seterusnya kita masuk kepada kepentingan teknik dalam pengajaran. Poin pertama ialah pengelolaan aktiviti yang menjadikan kelas aktif dan pembelajaran memberangsangkan. Jika guru tersebut menggunakan sesuatu teknik dalam pengajaran, maka ia dapat menjadikan sesuatu kelas itu menjadi lebih seronok dan para pelajar akan memberikan sepenuh perhatian dalam sesi pengajaran dan pembelajaran tersebut. Seterusnya ialah perancangan sesi pengajaran. Teknik pengajaran penting untuk merancang sesi pengajaran. Jadi, proses pengajaran dan pembelajaran akan jadi lebih berkesan serta mudah mencapai objektif kiranya perancangan yang baik dapat dilakukan oleh seseorang guru.
Jadi seseorang guru itu perlu memahami dan mengetahui tentang perkara yang hendak diajar sebelum, semasa dan selepas pengajaran. Jadi guru perlu membuat perancangan yang rapi untuk menggunakan pelbagai teknik yang diperlukan agar pengajaran dan pembelajaran dapat dijalankan secara berkesan dan menjadi daya tarikan murid untuk memberi sepenuh tumpuan dan mudah menerima ilmu yang diajar oleh guru tersebut. Okey, seterusnya, teknik dalam pengajaran ini dapat meningkatkan kepekaan dan daya daya pengajaran yang baik serta dapat mewujudkan suasana pembelajaran yang bermakna dengan mengaplikan PAK 21. Jadi jika guru menggunakan sesuatu teknik dalam pengajaran, contohnya teknik bercerita, maka murid akan lebih fokus untuk mendengar apa yang diceritakan oleh guru. Dan guru juga boleh mengaplikan PAK 21 dalam pengajaran dan pembelajaran, contohnya seperti membuat pembentangan secara berkumpulan tentang isi pelajaran yang diajar. Seterusnya, dapat melahirkan murid yang berfikiran kreatif dan kritis kepada murid. Oleh itu, teknik dalam pengajaran adalah amat penting untuk mencapai penguasaan kemahiran di dalam diri murid. Pelbagai teknik boleh dilakukan bagi mencapai objektif dalam pembelajaran pada hari tersebut. Jadi sebagai seorang guru, guru perlulah cakna mengetahui tentang pelbagai teknik yang sesuai diajarkan kepada murid. Okey, sebagai kesimpulannya, sebagai seorang guru, kita hendaklah sentiasa kreatif dan inovatif dalam mempelbagaikan kaedah, strategi dan teknik dalam proses pengajaran. Jadi sebagai guru, kita diberi tanggungjawab untuk mengajar sesuatu mata pelajaran. Jadi tanggungjawab tersebut bukan setakat untuk mengajar semata-mata. Malah seorang guru itu perlu merancang pengajarannya agar di akhir pengajaran para pelajar dapat menguasai kemahiran yang diajar. Jadi kemampuan seorang guru dalam menyampaikan pengajaran bergantung kepada kreativiti yang dimiliki. Dengan adanya kreativiti atau kepelbagaian dalam teknik mengajar, maka sudah pasti pelajar dapat memberi sepenuh perhatian kepada pengajaran yang diajarkan. Kaedah yang dilakukan perlu menjurus ke arah penjanaan idea, memberi keyakinan kepada pelajar agar mengaplikasikan apa yang telah dipelajari serta memupuk persaingan sihat untuk terus maju dan berjaya dalam pelajaran. Jadi kaedah yang dilakukan ataupun strategi dan teknik yang dilakukan perlu memberi kesan yang positif kepada murid. Jadinya apabila kelas itu aktif ataupun proses pembelajaran memberangsangkan, maka di situ kita dapat lihat bahawa strategi, teknik dan kaedah yang diajarkan terbukti berkesan. Jadi sebagai seorang guru, kita perlulah mempunyai segala kemahiran khususnya dalam memahami isi pelajaran dan segala konsep yang hendak disampaikan kepada para pelajar. Akhir sekali, guru perlulah mengenal pasti latar belakang para pelajar agar dapat menyediakan alat bantu mengajar atau BBM yang bersesuaian dengan kemampuan dan kebolehan para pelajar. Okay, sekian saja dari kumpulan kami. Sekian, terima kasih.